Siti Mansur dan seluruh AJK Gema Nur Iman. Kuliah duha kita hari ini akan dipimpin oleh Yang Mulia Al-Fadil Imam Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim dengan tadabbur surah Al-Baqarah. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon ihsan Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya dan para solehin, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bagi meneruskan majlis, saya menyerahkan majlis ini kepada Fadil Ustaz dengan penuh takzim. Dipersilakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تؤسر ربي تمم بالخير يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-118 dan ini merupakan rungutan yang kelima. Kita dah lalui 4 dan ini yang kelima. Yang kelima ni apa? Dan berkata orang-orang yang tidak tahu. Wa qala allazina la ya'lamun, orang-orang yang tidak tahu. Siapa orang yang tak tahu ni? Musyrikin Mekah. Mereka have no idea apa yang dibincangkan. Ayat ini tentang musyrikin Mekah sebab mereka tak tahu tentang wahyu, mereka tak ada kitab. Lalu mereka main ikut sedap saja. Sementara orang Yahudi dan Nasrani, diorang tahu Allah tu bagaimana. Diorang dapat kitab tapi masih lagi menyeleweng kata Allah tu ada anak. Kalau musyrikin Mekah tu difahami, mereka tak ada kitab, mereka tak ada wahyu. Lalu mereka menganggap, oh malaikat tu anak perempuan Tuhan. Dan Nabi pun mereka sudah lama tak ada dalam medulla oblongata, tak ada dalam pengetahuan mereka tentang agama. So mereka ni jahil wahyu. Lalu Allah Subhanahu wa taala quote apa yang mereka kata. Orang-orang yang tidak tahu ni, yang tak ada kitab, yang tak ada wahyu, apa yang mereka kata? Laula yukallimuna Allah. Kenapa Allah tidak berbicara langsung pada kami? Kenapa wahyu tu perlu lalu manusia yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mereka tak sebut, kita yang sebut. Kenapa Allah tak terus bercakap saja dengan kami, dengan manusia? Sebab kenapa mereka tanya macam tu? Kerana mereka guna logik akal. Kalau pakai otak sendiri memang macam tu. Kenapa Allah tak cakap terus dengan aku? Kenapa perlu melalui lelaki ini, anak yatim ni? Dia siapa? Dia tak ada pengaruh politik pun kat sini. Dia bukan orang kaya. Kenapa kami perlu percaya cakap dia? Kenapa Tuhan perlu melalui dia? Kenapa tak terus cakap sendiri dengan kami? Kan? Macam logik kan? Kita pun pernah terfikir.
Tentu ada orang yang terfikir, kalau terus dapat maklumat dari Allah kan senang. Tak ada orang yang menentang Allah. Tak semua dah tahu kebenaran. Tapi bila Allah pakai perantara, kita tu pun rasa, entah ya entah tidak je, betul ke dia sampaikan maklumat ni? Betul ke dia sampaikan wahyu ni? Betul ke dia tak ada pesong-pesong? Dia tak ada simpan-simpan? Atau ayat ni juga boleh dibaca dengan maksud, kenapa Allah sendiri tak bagi tahu kami secara rasmi bahawa engkau Rasul? Engkau yang declare sebagai Rasul. Kenapa tak ada bukti dari Tuhan yang kata engkau ni Rasul? Kenapa Allah sendiri tak bagi tahu kami yang engkau ni Rasul? Ada dalam ayat lain, Allah jelaskan kenapa Allah tak terus berkomunikasi dengan kita, dengan mereka. Apa alasannya? Kerana kedudukan Allah amat tinggi, maka tak layak untuk terus bercakap dengan semua makhluk. Tuan-puan, malaikat tu berapa ramai? Banyak gila. Tapi dalam ramai-ramai malaikat, Allah hanya berkomunikasi dengan Jibril. Sebab Allah terlalu tinggi untuk mencemar-duli nak cakap dengan semua malaikat. Tak. Jibril dia boleh cakap dengan Allah. Sebab dalam ramai-ramai manusia, Allah lantik satu orang manusia. So, this manusia, ini pesuruh Allah, sangat special. Allah pilih. Allah pilih. Dan itu alasan pertama. Alasan kedua, kerana wahyu yang nak disampaikan tu terlalu berat. Allah pilih makhluk manusia yang boleh terima wahyu tu terus dari Allah. Orang biasa tak mampu. Tak mampu. Nabi itu luar biasa. Dia boleh terima wahyu terus dari Allah. Maka kerana itulah cara Nabi sampaikan wahyu tu seperti yang Allah nak. Kita kalau kita dapat, belum tentu kita nak sampaikan. Sebab hati kita penuh dengan perkara-perkara yang tak elok dan tak berfaedah. Quran yang ada depan mata kita pun, kita tak ada rasa cinta dan kasih. Apatah lagi nak sampaikan. Bukan Quran ni wahyu yang Nabi dapat. So bila kita dapat Quran, berapa kuat eager kita nak sampaikan pada orang. Nabi sampai ke tahap Allah tegur, relax, jangan gopoh-gapah, baca satu-satu. Allah tegur Nabi. La tuharrik lisanaka lita'jala bih. Jangan cepat-cepat engkau baca tu untuk kau dapat hafal. Jangan relax. Kalau kita sehari nak baca Quran, itu kalau ingat, kadang lepas 2-3 hari tak baca Quran. Hari ketiga, hari Jumaat dah. Kena baca ni surah Kahfi. Baru nak baca. Seminggu sekali baca. Itu pun sebelum tidur suratul Mulk. Mujur Nabi buat. Kalau Nabi tak buat apa-apa, kita tak baca je. Ada baca surah Mujadalah. Ada baca surah Hadid. Tak, sebab Nabi tak buat. Kita hanya baca surah-surah pilihan sebab Nabi buat. Surah Maidah, Nabi tak baca pun surah Maidah. Memang taklah. Jumpa setahun sekali dalam bulan Ramadan. Tu aku ngutuk diri aku lah tu. Lepas tu kita boleh pula sependapat dengan musyrikin Mekah. Laula yukallimunallahu au ta'tina ayah.
Tu pemuju ada bulan Ramadan. Kenapa Allah sendiri tak bercakap dengan aku? Ni kita baca Quran ni, Allah sedang bercakap dengan kita lah. Sebab kita orang Melayu, Jawa pula tak faham. Allah sedang bercakap dengan kita lah ni. Kan? Gitu. Au ta'tina ayat. Atau datang bawa satu dalil, bawa satu bukti, bawa satu ayat, bawa satu keterangan. Ayat ini, ayat dekat sini maksud dia mukjizat. Mereka nak nampak mukjizat tu diberikan pada mereka. Kan antaranya mereka nak Nabi, kalau betul kau Nabi, jadikan bumi Mekah yang berbatu, yang gersang, penuh pasir, padang pasir ni, semua jadi tanah. Mereka nak air keluar dari bukit supaya mereka boleh bercucuk tanam. Tapi bila manusia yang minta, Allah tak terus beri. Allah tidak perlu ikut apa yang makhluk nak. Mukjizat bukan berlaku ikut kehendak manusia. Mukjizat tu berlaku mengikut apa yang Allah nak. Nabi pernah tak buat dapat mukjizat? Pernah. Tapi semua mukjizat tu bukan ikut kehendak Nabi. Tapi mukjizat tu berlaku sebab Allah nak. Sebab Allah nak. Kazalik, begitulah keadaannya. Qala allazina min qablihim, berkata orang-orang sebelum mereka. So rupanya idea ini bukan baru. Kenapa Tuhan tak terus cakap dengan aku? Kenapa perlu melalui perantara? Idea ini bukan baru. Orang-orang dulu pun, kaum Ad, kaum Samud pun pernah buat permintaan dan hujah-hujah yang mengarut. Idea ni bukan baru. Misla qaulihim, seperti mana kata-kata mereka. Kenapa hujah yang sama? Sebab syaitan yang menggoda sama. Syaitan yang menggoda sama. Syaitan yang sama menggunakan hujah yang sama kepada manusia yang berbeza dari dulu sampai sekarang. Satu perangai orang-orang dulu ada di zaman kini. Syaitan yang sama belum mati. Dia guna modus operandi yang sama. So apa istimewanya syaitan? Sama je, idea sama diulang-ulang, lapuk. Idea lapuk, dia tak ada idea lain. Dia guna benda yang sama je. Sebab tu orang beriman, dia tidak masuk ke dalam lubang yang sama 2 kali. Sebab kali pertama, syaitan goda dia ke lubang itu. Bila kali kedua, ini idea lapuk, kenapa perlu masuk lubang yang sama 2 kali? Itu prinsip orang beriman. So, bila dia baca Quran, Allah beri dia panduan dan ingatan. Orang dulu punya idea macam ni. Orang dulu punya idea macam ni. Kafir Quraisy punya argument macam ni. Yahudi punya argument macam ni. Kita baca dan kita berhadapan dengan argument orang-orang moden. Kalau lihat argument dia sama seperti mana yang Quran sebut. Engkau punya idea ni lapuk. Lain. Soalan lain. Yang dia kata, kalau aku tanya soalan ni, tentu orang beriman tak boleh jawab. Kau tanya orang Islam tu tak belajar, memanglah tak boleh jawab. Cuba tanya orang yang belajar. Boleh tak Allah ciptakan satu benda yang dia sendiri tak boleh angkat. Itu idea lapuk, itu soalan dah lama dah orang jawab. Kau tak ada soalan lain ke? Cuba bagi soalan yang cerdik sikit. Kan kalau aku tanya, kau tak boleh jawab pula. Nganga. Berapa banyak propaganda nak memburukkan Islam. Yang dia kata, I'm ex-Muslim. Saya ex-Islam. Saya memang keluar daripada Islam ni sebab Islam ni agama yang tak betul.
Orang tanya dia, kalau betul ex-Muslim, dalam wuduk berapa rakaat ada? Dalam wuduk berapa rakaat ada? Dia dengan confident kata, dalam wuduk biasa 2 rakaat. Kau ex-Muslim apa? Wuduk pun kau tak tahu. Kan? Ni mula aku nak membebel. Okay. So, bila apa yang diutarakan oleh musyrikin Mekah sama dengan apa yang pernah orang dulu buat, Allah buat satu conclusion. Apa dia? Tasyabahat qulubuhum. Hati mereka sama. Allah tak kata perangai sama. Allah kata hati mereka sama. Dan bila disebut bab hati ni tuan-tuan, kita nak kalau hati kita ni sama dengan hati para sahabat yang cinta pada Rasul dengan sangat dalam, cinta pada Quran dengan sangat dalam. Cinta dengan Quran ni sangat menebal. Kita nak hati yang macam tu. Kalau musyrikin Mekah hatinya boleh sama dengan orang dulu yang tak beriman, tak percaya pada Allah, kita nak kalau boleh hati kita sama seperti mana para sahabat. Tasyabahat qulubuhum. Qad bayyana al-ayati liqaumi yuqinun. Allah kata serupa saja hati mereka. Kalau orang dulu sesat, orang sekarang ni pun sesat. Sama je kata-kata mereka, sebab apa yang disebut oleh kata-kata, itulah yang terpancar dari hati. Begitu. Sebab benda ni menakjubkan. Menakjubkan dari segi macam mana? Kita dapat lihat apa yang mereka sebut itu sama. Orang musyrikin, apa yang dia sebut sama dengan orang dulu sebut. Diorang ada WhatsApp group ke? Tak. Tapi diorang punya argument sama. Kan kadang ada orang Melayu yang menentang wahyu Allah. Pun sama je. Bila mereka keluarkan hujah, terdetik dalam kepala gitu. Sama dengan kata-kata Abu Jahal, dengan kata-kata Mughirah, dengan kata musyrikin Mekah. Sama je. Mereka je yang tak perasan sebab mereka tak belajar Quran. Cuma tengok argument orang-orang yang tak suka Islam. Sama. Yelah memanglah wuduk tak ada rakaat. Kan kita tanya, dia mengaku sebagai ex-Muslim. So kita tanyalah kalau betul ex-Muslim dah tahu, dah tentu dia tahu tentang Islam. Kita tanya, wuduk berapa rakaat? Dia jawab 2 rakaat. Ex-Muslim pun ke benda macam tu. Tu namanya propaganda. Dia buat status konon-konon nak rendahkan Islam. Begitu. So, ayat seterusnya. Qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Tadi bukankah mereka minta bukti? Kan? Au ta'tina ayah. Bak datanglah bukti. Kalau betul ini dari Tuhan, bak datanglah bukti. Allah kata, Allah sebut pada orang beriman, kami telah pun datangkan ayat-ayat kami kepada kaum, kepada mereka-mereka. Yuqinun. Yuqinun maksudnya mereka-mereka yang berusaha berkali-kali setiap saat, berusaha berhari-hari untuk percaya. Yuqinun mereka yang berusaha untuk percaya. Berusaha untuk percaya ni macam mana? Tuan-puan macam ni. Katalah suami kita ni kantoi. Kantoi WhatsApp janda.
Lalu isteri kat rumah rasa sangat terkilan. Abang, saya tak sangka abang buat macam ni. Saya rasa sangat kecewa. Kepercayaan yang saya beri pada abang hancur lebur. Isteri marah. Marah. Dan suami kita bukan nakal. Dia cuma tersalah. Dia cuma tersalah langkah. Jadi dia bertaubat. Bertaubat pada Allah atas kesalahan dia. Dan dia berusaha untuk memenangi hati kita. Yuqinun ni usaha dia. Hari-hari, setiap hari untuk memenangi, untuk dapatkan semula kepercayaan tu. So rupanya ayat-ayat Allah ni kita perlu usaha, gali, belajar, lihat, kaji. Perlu usaha supaya datang keyakinan. Supaya makin yakin, supaya makin yakin, supaya makin yakin. Kalau kita tak ada usaha itu, kita sama je macam kafir Quraisy, dah ada depan mata, tak ada apa pun, tak ada kesan pun. Mana bak datang, mana Tuhan tak cakap dengan aku pun. Kita lapar, kita buat apa? Pergi buka peti ais, cari bahan-bahan apa nak masak. Usaha kita masak tu nanti, akhirnya dapat sepinggan nasi. Untuk kita dapat yang namanya kenyang. Untuk dapat kenyang, kita kena berusaha. Berusaha, bukan tunggu je. So kalau orang kafir dia boleh beri argument macam tu, kita untuk mengelakkan daripada berfikir sama macam mereka, kita kena usaha untuk dekati ayat-ayat Allah, untuk baca ayat-ayat dia, untuk fahami ayat-ayat dia. Ya qaumi yuqinun, kepada mereka-mereka yang nak meyakini. Kan? Gitu. Qad bayyana al-ayat, dan Allah kata ayat kami dah jelas terang dah. Dah jelas dan sangat terang kepada mereka-mereka yang berusaha untuk dapat. Kemudian inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Sungguh kami utuskan kepadamu Muhammad bil haqqi. Kami telah mengutuskanmu dengan kebenaran, bil haqqi, dengan kebenaran, basyiran wa nadhira. Bawa berita gembira dan amaran. Wala tus'alu an ashabil jahim. Dan kau sampaikan semua itu, engkau tidak akan diminta tentang ahli neraka. Kami tak akan tanya engkau. Kami tak akan minta pertanggungjawab terhadap sahabat-sahabat neraka jahanam. Sebab macam tu. Quran ni turun. Kami utuskan engkau, wahai Muhammad, untuk buat dua benda. Pertama, tugasmu ialah kau bagi berita gembira. Kedua, tugasmu bagi peringatan. Gitu. Pertama, untuk beri berita gembira. Kedua, untuk beri peringatan. Melalui apa? Melalui Quran. Melalui Quran. Dan engkau tidak akan bertanggungjawab, kau tak akan disoal siasat tentang ahli neraka tu. Oh, cakap macam tu. Siapa ashabul jahim? Tu yang ke atas. Yahudi, Nasrani yang kata Allah ada anak. Musyrikin Mekah yang kata Allah ada anak. Itu semua sahabat neraka jahanam tu. Engkau tak akan diminta pertanggungjawab. Gitu, bil haqqi, dengan kebenaran. Berita gembira dan ancaman. Nabi tak perlu pujuk rayu. Nabi tak perlu paksa. Dan Nabi tak akan disoal. Man ashabil jahim, tentang penghuni neraka. Kalau Nabi dah sampaikan dakwah, Nabi tak akan ditanya, kenapa keluarga, sahabat
ataupun siapa yang masuk neraka tu. Tak. Sebab mereka bukan lagi tanggungjawab Nabi. Kalau tak buat, pasti akan ditanya. Dan kita, kalau kita tak buat, kita pasti akan ditanya. Dan kalau kita sampaikan, barulah kita selamat. Maknanya kita kena sebarkan agama ni. Nak sebarkan apa? Berita gembira dan amaran. Kita kena bagi tahu keluarga, berita gembira dan amaran. Kena bagi tahu jiran, berita gembira dan amaran. Kena bagi tahu saudara mara kita, berita gembira dan amaran. Kena bagi tahu sahabat-sahabat kita, berita gembira dan amaran. Ayat ni sangat menusuk kalbu kita untuk menggerakkan kita sebarkan agama pada manusia. Sampaikan berita gembira dan amaran, berita gembira dan amaran. Sebab nak sampaikan ni berat. Dan tak semua orang suka kita berita gembira, lebih-lebih lagi amaran. Kita kena sampaikan. Dan sampaikan tu bilhaq. Bukan buat modal sendiri. Dengan kebenaran, bilhaqi, dengan Quran. Dengan Quran. Dan Allah suruh sampaikan je. Dekat situ, dia dekat situ. Okay. Kita perlu sampaikan. Basyira wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Dan ayat seterusnya. Kita dah sampaikan. Kita dah sampaikan. Tapi Allah bagi tahu realiti. Walan tarda angkal yahudu walan nasara. Orang-orang yang engkau sampaikan tu, terutamanya Yahudi dan Nasrani, takkan reda, takkan selesa, takkan puas hati, takkan gembira. Yahudi dan Nasrani takkan reda, takkan setuju kepadamu. Dan kita sampaikan berita gembira dengan Nasrani lah misal kata. Kita kata Quran sebut macam ni. Dia boleh argue, kau ingat korang seorang ada kitab? Kami pun ada kitab lah. Walan tarda. So itu risiko kepada Yahudi dan Nasrani. Mereka juga ada kitab. Mereka nak kita ikut kitab mereka. Kita nak mereka ikut kitab kita. Hatta tattabi'a millatahum. Sehingga kita ikut apa yang mereka buat. Orang yang ada kitab, dia punya ego lain. Berbeza dengan musyrikin Mekah. Mereka tak tahu apa. Kitab pun mereka tak ada. So basically, apa yang Nabi hadapi dekat Mekah sebenarnya lebih mudah berbanding di Madinah. Dekat Mekah, Nabi ajak kenal Tuhan. Dalam kalangan masyarakat yang tak kenal Tuhan, tak ada kitab. Di Madinah, masyarakat yang belum Islam sudah kenal Tuhan. Yahudi dan Nasrani. Saat itu di Madinah, tumpuannya apa? Undang-undang. Mereka buat perbandingan. Oh, agama aku punya undang-undang macam ni, yang baru punya undang-undang macam ni. Semalam, saya dengan orang rumah. Untuk borak-borak. Satu orang rumah saya kata, bang, mungkin antara sebab kenapa Allah sengaja menyediakan kehidupan Nabi itu yatim piatu. Tanpa ayah, tanpa ibu. Adalah kerana kalau ayah dan ibu Nabi hidup dan Nabi layan ayah dan ibu, kita tak mungkin boleh ikut standard Nabi layan ayah dan ibu. Kita akan jadi lebih sukar dan susah untuk berhadapan dengan ayah dan ibu.
So, bagaimana Nabi layan pakcik dia, Nabi layan para sahabat pun kita tak boleh nak ikut. Lagi kalau mak bapak Nabi hidup. Macam mana level Nabi layan mak bapak dia? Tak tergambar kita. Tak tergambar. Dan tak mungkin kita boleh ikut standard Nabi. Kan? Tak terbuat. Sebab tu memang Allah takdirkan begitu. Yatim piatu. Lain. Dan kita tak tergambar. Macam mana? Macam mana Nabi layan mak bapak dia? Wais Al-Qarni pun tak boleh nak ikut. Dia dukung mak dia pergi haji, jalan kaki daripada Yaman. Lain. Kan? Satu Allah maha bijaksana. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nabi layan ibu susuan juga. Ya, ibu susuan dia pun sangat istimewa. Nabi bagi dia tempat duduk. Bila ibu susuan dia datang, Nabi bagi tempat duduk. Sahabat-sahabat besar berdiri, dia bagi tempat duduk. Pada siapa? Ummu Aiman ke Halimah Sa'diyah? Lain. So, Yahudi dan Nasrani terutamanya, dia tak akan reba terhadap Nabi dan terhadap kita. Mereka tak akan duduk diam. Sebab mereka tak suka pada agama ini, agama Islam. Dan mereka nak kalau boleh orang Islam ikut agama mereka. Macam-macam cara dibuat. Terbinanya idea orientalis. Dibuat khusus orientalis ni untuk kaji tentang agama Islam dan cari flaw dan kelemahan. Tuan-puan, nak cari salah silap ni kan kerja mudah. Tapi kenapa sampai ada institusi macam tu? Kan orientalis ni senang tak cari salah orang? Senang. Nak kritik orang senang. Sebab tu pemahaman kita pada agama ni perlu benar-benar betul supaya bila kita diserang, terutamanya melalui idea pemikiran, macam tadi, ikut logik musyrikin Mekah. Allah tu kan berkuasa. Kenapa Allah tak terus cakap dengan aku kena melalui Nabi? Apa beza Nabi dengan aku? Bukannya manusia sama macam dengan aku? Kan? Ya, dari sudut kemanusiaan kau sama dengan Nabi. Tapi kalau kau diberi peluang, isteri 9 orang, kau boleh layan setiap isteri sama rata. Kalau kau diberi peluang, ada jiran sebelah rumah kau. Kalau aku tanya jiran sebelah rumah kau tentang perangai kau, dalam list 10, kau rasa-rasa 10 tu semua yang baik ke atau 11 keburukan? Nabi punya akhlak tu Al-Amin. Kau usia 35 tahun. Kau usia 35 tahun. Siapa yang gelar kau sebagai orang yang terpercaya? Mak engkau sendiri pun tak percaya engkau. Kan? Itu level akhlak Nabi. Itu baru akhlak. Kemahiran berniaga. Kau pernah mengembala kambing? Tak kan. Kambing pun tak kenal. Baulah, jijiklah, kotorlah.
Kan? So, kalau ada idea-idea daripada soalan-soalan yang begitu, seharusnya menjadikan kita lebih faham tentang agama. Ada soalan-soalan yang akhirnya menjadikan kita, oh ya tak ya juga, kenapa macam tu lah? Menjadikan kita ragu terhadap agama ni. Itulah usaha Yahudi dan Nasrani. Hatta tattabi'a millatahum, sehingga engkau menurut agama mereka. Millah bukan sahaja agama. Millah bukan Mila Jabirin tu. Kan dia buat bismillah tu. Ui, sangat popular. Bagus idea dia. Dia sewa tempat supaya orang sewa untuk buat majlis perkahwinan. Yalah, sekarang kita rumah flat. Rumah flat mana ada kawasan untuk buat majlis perkahwinan. Kita terpaksa cari dewan untuk sewa. So Mila Jabirin, walaupun tempat tu bukan kawasan tumpuan orang, tapi dijadikan tempat tu orang tertumpu supaya untuk buat majlis kahwin. Tu kenal tak Mila Jabirin ni? Tak kenal. Akademi Fantasia. Oh iyalah Ustaz. Dia nyanyi pun bagus. Tu Mila Jabirin. Tu Mila. Ini Milah. Milah ni bukan sekadar agama. Milah ni gaya hidup. Milah ni cara hidup. Ikut cara mereka. Orang tu, dia tak perlu keluar Islam pun. Asalkan ikut cara mereka hidup. Selagi tak ikut, selagi tu mereka akan khianat. Selagi tu mereka akan paksa. Selagi tu mereka nak. So, cara hidup macam mana? Kalau nak berpakaian profesional, kena pakai baju kot dan bertali leher. Kejap. Tali leher tu, tali leher, kenapa? Kenapa orang guna pakai tali leher? Sebab cuaca di sana sejuk. Jadi dia tak nak melalui kita punya baju-baju kemeja ni kan ada lubang tengah-tengah tu. Tali leher tu satu kain nak tutup lah lubang tengah tu supaya angin tak masuk. Baju kot pula kain tebal. Kain tebal sesuailah cuaca sejuk untuk panaskan badan, hangatkan badan. Kita tengah hari panas lip-lip pakai baju kot. Sebab itulah kerajaan sekarang sudah semakin clear nak menentukan pakaian apa yang wajar dipakai oleh budak sekolah, terutamanya waktu tengah panas ni. Ada baiknya kerajaan bertukar tangan supaya ada idea baru. Budak-budak sekolah tak perlu pakai uniform cuaca tengah panas. Uniform kadang kain keras dan kasar. Udara tak senang keluar masuk, senang kena stroke haba. So, pakailah baju sukan, baju yang lebih longgar. Kan? Pakai jaket nampak smart, tapi tak tahu azab orang berpeluh tu. Kan? Begitu. Inilah gaya hidup. Konsert-konsert, diorang kan suka hibur-hiburan. Konsert-konsert, lawak-lawak. Dan doktrin-doktrin ini disampaikan melalui idea-idea buat lawak ni lah. Tentang LGBT, semua datang mula-mula dengan lawak. Dan akhirnya, komedi dan lawak ni, gaya hidup mereka kan suka bila ketawa lawak-lawak ni untuk bawa idea why so serious.
Kan, kenapa perlu serius? Serius tentang apa? Bila dia bawa idea untuk berlawak dan komedi, mula-mula tentang kehidupan, akhirnya menyentuh tentang agama. So dia kritik Nabi Adam, dia kritik Nabi Isa, dia kritik Nabi Musa, dijadikan Tuhan tu sebagai lawak. Dan lama kelamaan stand up comedy dalam Malaysia juga terbawa-bawa dengan idea itu. Suatu hari itu, tentang dibuat idea lawak apa, oh saya Muslim dan saya buka tudung. Semua audien gelak. Kan kena gantung lesen oleh DBKL. Dipandang isu agama tu sebagai lawak dan tak sensitif. Itu semua idea daripada mana? Dari luar. Mereka nak kita ikut cara mereka hidup. Sistem riba. Siapa pengasasnya? Siapa yang mempelopori? Yahudi. Diorang, sesama diorang tak ada. Tak guna riba. Dia bina bank dan bank tu kena buat riba supaya bank boleh terus maju. Dan sistem tu diguna dekat negara-negara Islam. Hatta tattabi'a millatahum. Ni yang nak datang ni, Coldplay, Blackpink, semua tu dari mana? Idea ni, hiburan, keterlaluan dan melampau ni semua daripada mereka. Ya, orientalis. Untuk apa? Supaya kita lari dari Quran. Kehidupan kita diisi dengan sesuatu. Kita punya hidup ni, sepatutnya kita isi dengan Quran. Isi dengan ilmu. So, bila dia nak larikan fokus kita dari Quran, daripada belajar, so ruang kosong tu perlu diisi dengan sesuatu. Ruang kosong tu diisi dengan apa? Dengan Facebook. Dia cipta Facebook. Dia cipta Twitter. Dia cipta Netflix. Ruang kosong perlu diisi. Facebook, Twitter, Netflix, media sosial, konsert, bola. Itulah tu lifestyle. Gaya hidup. Kalau dulu kita takut nak tunjuk yang kita ni ada duit. Oh, sekarang oi, tu lifestyle. Hatta tattabi'a millatahum. Dan gaya hidup ni, dia perlu ada contoh. Kita tak akan, masyarakat, dia takkan ikut kalau tak ada contoh. Yang terbaru dekat TikTok apa? Flower kan, flower. Yang menari macam tu lah, macam tu. Anak aku buat. Kita takkan ikut kalau tak ada contoh. Terutamanya berkaitan dengan cara hidup. Sebab mass ataupun rakyat kebanyakan, dia akan tercari-cari what next? Apa contoh seterusnya untuk diikut? Apa yang nak dijadikan viral? Allah kata apa? Qul inna hudallahi huwal huda. Contoh terbaik, hidayah dari Tuhan, dari Allah. Bukan dari mereka. Bukan dari Yahud dan Nasara. Satu contoh tu dari Allah. Allah turunkan apa? Quran. Quran sebagai contoh. Katakanlah wahai Muhammad, sungguh contoh hidayah Allah itulah hidayah sebenar.
Petunjuk Allah tu itulah petunjuk yang benar, bukan gaya hidup mereka. Tapi kita jadikan hidayah Allah ni optional. Nanti-nantilah, yang ni dululah. Kan? Dan ayat ini Allah buat perbandingan antara hidayah, bagaimana nak hidup, panduan bagaimana nak hidup sebagai dibandingkan hidayah ini Allah pandu bagaimana nak hidup. Perbandingannya apa? Pihak lagi satu apa? Ahwa'ahum, keinginan mereka. Wala ini taba'ata. Allah kata Allah dah beri panduan macam mana nak hidup. Allah dah bagi contoh, tunjuk melalui Nabi macam mana nak hidup. Wala ini taba'ata ahwa'ahum. Dan sesungguhnya jika engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka, kehendak gaya hidup mereka, cara macam mana. Allah dah bagi Nabi macam mana nak hidup, tapi kita nak ikut Yahudi dan Nasrani punya kehidupan. Ba'dallazi ja'aka minal ilm. Setelah Allah bagi korang ilmu. Korang tetap nak ikut hawa nafsu mereka sesudah datangnya wahyu, datangnya Quran, pengetahuan kepada kamu. Ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Kalau itu yang kita buat, petunjuk dari Nabi dah ada, Quran dah ada, tapi kita nak juga ikut cara hidup Yahudi dan Nasrani, Allah kata apa? Malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Engkau tak dapat dua benda. Pertama, engkau takkan dapat perlindungan dari Allah dan engkau takkan dapat pertolongan. Sebab tu orang Islam macam buih, tidak dibantu, tidak ditolong oleh Allah. Bila doa tak makbul, salahkan Tuhan. Kita tidak dibantu, tidak dilindungi, tidak ditolong, tidak dikawal oleh Allah. Why? Kita pilih gaya hidup Yahudi dan Nasrani berbanding gaya hidup Nabi. Lidah kita lebih suka ikut lidah Yahudi dan Nasrani berbanding lidah Nabi. Hubungan berjiran kita, kita tak ikut cara Nabi berjiran. Kita ikut cara Yahudi dan Nasrani berjiran. Apa panduan dari Yahudi dan Nasrani berjiran? Tak ada. Tak ada panduan. Lalu kita tak buat apa-apa tentang jiran kita. Apa panduan dari Nabi tentang hidup berjiran? Muliakan jiran. Layan jiran dengan baik. Tapi sekarang hidup berjiran kita, kita tak buat apa-apa sebab tak ada panduan dari Yahudi dan Nasrani. Allah dah bagi contoh. Kita tak ikut. Kita cenderung ikut Yahudi dan Nasrani. Hatta tattabi'a millatahum. Akhirnya kita rugi. Tak dapat dua benda. Kita tak dapat wali dari Allah. Dan kita tak dapat pertolongan. So, gesaan untuk itba'us sunnah. Gesaan untuk ikut, follow sunnah tu, itu bukan hal remeh. Ikut sunnah tu akan memastikan kita dapat wali dari Allah dan kita dapat pertolongan. Nasir ni pertolongan besar. Pertolongan besar dari Allah. Oh. Kan. So, walan tarda bukan sekadar redha mereka. Mereka selama-lamanya. Walan tarda. Mereka selama-lamanya takkan setuju dengan kita. Lalu dibuat macam-macam cara. Dihias dunia ni dengan pelbagai cara. Untuk memesongkan kita daripada cara hidup sebenar. Sehingga bila kita
bila kita didatangkan cara hidup sebenar, cara hidup Nabi, kita rasa janggal dan kekok. Dan kita rasa, kenapa aku kena buat macam ni? Lain daripada orang lain. Bila kalau dah semua orang ikut cara Yahudi dan Nasrani, majoriti ikut cara itu, kita akan jadi minoriti. Siapa yang nak jadi minoriti? Siapa yang suka jadi minoriti? Tak ada orang buat lah Ustaz macam ni. Itu ayat biasa. Tak ada orang buat lah macam ni. Pelik sungguh lah macam ni. Ustaz ni saja ngada-ngadakan. Ya ke Nabi macam tu? Dah tak belajar. Contoh. Lepas solat, Nabi akan zikir Allahumma antas salam. Kemudian Nabi akan baca ayatul kursi. Kemudian Nabi akan baca Qul huwallahu ahad. 3 kul. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian Nabi akan zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 10 kali. Cuba tengok mana masjid yang buat. Bukan zikir 30 kali ke? 33 kali ke Ustaz? Nabi buat 10 kali ke? Yang 33 kali itu sebelum tidur. Jeng, jeng, jeng. Lalu bila kita come dengan cara macam tu, Ustaz ni menyalahi masyarakat. Orang tak buat lah macam tu Ustaz. Orang tak buat. Dia punya dasar argument dia orang tak buat. Sedangkan yang kita bawa, kita datangkan Nabi buat. Tu hatta tattabi'a millatahum. Kan? Benda ni sangat serius. Dan kita sudah masuk jauh ke dalam lubang tu. Kita sudah jauh masuk ke dalam lubang biawak. Kita mengikuti majoriti. Satu ada istilah apa? Viral. Arus perdana. Majoriti tidak semestinya betul. Ada ayat Quran yang sebut, kalau engkau mengikut orang kebanyakan, dah tentu engkau akan jauh daripada Tuhan. So panduan kita kena ikut hudallah. Inna hudallahi huwal huda. Kita kena ikut itu, bukan ikut majoriti, bukan ikut minoriti. Kita kena ikut panduan Allah melalui Nabi SAW, Quran dan hadis. Gitu. Follow Al-Huda. Itu sebab nama isteri saya Ayuni. Jadi nak kena cari Al-Huda ke macam mana? Nak cari pasangan nama Huda pula. Follow Al-Huda. Tapi kalau itu cari pasangan Al-Huda, Al-Huda kena follow saya kan macam mana? Qul inna hudallahi huwal huda. Inna hudallahi huwal huda. So ayat ni, inna hudallahi huwal huda, tulis, khat, letak kat dinding. Aku nak follow ni. Kena ikut Al-Huda. Melaka ni kampung wife pula tu kan. Boh nama anak lah Ustaz, Huda. Anak saya 3 je, dah ikat dah, tak boleh. Tapi hari tu Hauna bagi cadangan. Cakap macam ni. Kita bagi dia dikahwin. Lepas tu bila dapat adik,
Jadi cerailah perempuan tu. Aku geleng kepala isteri saya. Tu idea anak 6 tahunnya. Saat dia kata, Hauna tak ada adik. So kita bagi dia kahwin, dah dapat anak nanti dia dicerai perempuan tu. Jadi macam cenderung untuk setuju. Tapi bila mami kata tak, okeylah. Kita kuburkanlah niat tu. So, ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Maksudnya, kita mengikuti gaya hidup yang bukan Allah pilih. Kesan besar dia ialah kita tak akan dibantu dan kita tak akan ditolong. Macam ni juga lah tuan-tuan. Kerajaan Malaysia dah letakkan satu standard untuk rakyat Malaysia. Tapi ada sebahagian rakyat yang cenderung untuk sambutan hari kebangsaan negara lain. Dia sambut hari kebangsaan Thailand, dia sambut hari kebangsaan China. So rakyat-rakyat macam ni, wajarkah kerajaan kita masih beri bantuan, subsidi, sokongan dan beri muka? Contoh. Tak wajar. Begitulah Allah. Allah dah bagi panduan. Kau tak nak ikut. Kau lagi suka ikut hawa nafsu, ahwa'ahum, hawa nafsu mereka. Sedangkan mereka dapat kitab kan. Mereka tak ikut. Mereka juga ada Nabi dan Rasul, mereka tak ikut. Ittaba'ta ahwa'ahum. Ikut hawa. Kenapa Allah perlu jadi wali dan bantu? So nak dapatkan wali dan nasir, ikut apa yang Allah letak. Dan mereka yang layak untuk mendapatkan perlindungan wali dan nasir dari Allah ialah alladzina atainahumul kitab. Siapa? 9:38. Kita berhenti dulu di sini. Kita jumpa besok malam. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz nak buka soalan tak? Aku ada nak tanya soalan. Boleh? Boleh, okey. Silakan jemaah, siapa-siapa yang nak menyuarakan soalan kepada Ustaz, insya-Allah. Tak ada ke? Semua dah faham? Ustaz. Ustaz. Saya nak tanya tentang Mother's Day. Memang kita tak boleh sambut ya. Tentang apa? Mother's Day. Okey, Mother's Day. Kita tak boleh sambut ya. Kenapa nak sambut? Itulah. Saya nak tanya pendapat. Okey. Idea nak sambut hari itu, nak sambut hari ini, bukanlah berasal dari agama kita, bukanlah dipandu oleh Nabi SAW. Allah kata, untuk agama kita ni, untuk orang Islam, Allah bagi 2 je hari raya. Idul Fitri dan Idul Adha. Mana-mana hari perayaan lain itu adalah pandai-pandai manusia sendiri nak sambut. Awal Muharram pun Nabi tak sambut. Sebab seorang ibu, dia tak perlu kepada sebarang hari untuk dia diiktiraf sebagai seorang ibu. Dan anak, dia tidak diberi option, kau boleh pilih ibu mana yang kau nak. Tak. Ibu pula, dia tak ada pilihan untuk pilih anak mana yang dia nak. Tak. Semua Allah bagi. So sekarang, pilihan kepada anak. Bagaimana sepatutnya dia layan ibu? Perlu hari istimewa untuk dia beri layanan istimewa pada ibu? Dia macam tak ikut perintah Tuhan. Allah kata, wala taqul lahuma uffin.
Every day supposed to be special kerana setiap hari adalah hari yang berbeza. Setiap hari adalah hari yang berbeza. So, macam mana kita nak buat hari-hari kita bersama dengan mak bapak sebagai hari yang berbeza? Bermula dengan bagaimana kita rabbayani, kita jadi murabbi kepada anak kita, menjadikan setiap hari kehidupan anak tu waktu dia kecil sebagai hari yang istimewa untuk dia. Itulah, bayangkan kalau Nabi masih hidup ayah dan ibu dia, macam mana Nabi layan ayah dan ibu dia? Dah tentu setiap hari merupakan hari yang istimewa. Sedangkan para sahabat, setiap orang sahabat bila ditanya, kau rasa siapa antara sahabat-sahabat ni siapa yang paling Nabi cinta? Setiap sahabat akan mengakui, akulah orang yang paling Nabi cinta. So, doa kita pada mak bapak, sepatutnya mak bapak kena lihat, kena prepare. Anak akan doa kepada Allah begini, set doa dia. Kan, Rabbirhamhum kama rabbayani saghira. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, beri mereka rahmat, beri kepada kedua mereka rahmat, seperti mana mereka mengasuh kami waktu kami kecil. Why Allah sebut mereka mengasuh kami waktu kecil? Kalau anak kita kalau kita nak dilayan oleh anak kita dengan baik, kita perlu layan mereka dari kecil dengan baik, dengan saksama. Lihat sejarah Nabi Yusuf. Dia dapat ruang yang sangat bagus terbina oleh Nabi Yaqub sejak dia kecil. Kemudian dia membalas balik ruang yang sama kepada bapa dia sewaktu dia menjadi pemerintah pembesar. Begitu kan. So, kita tidak perlu sebarang sambutan untuk menghargai jasa ibu. Sebab terlalu banyak sambutan, akhirnya tak ada yang special pun. Sama macam sambutan hari lahir kita. Tak perlu sambut pun sebenarnya. Sebab sambutan hari lahir kita selalunya tertumpu kepada kita. Sedangkan hari lahir kita adalah hari yang cukup bersejarah buat ibu kita yang bertarung nyawa supaya kita hidup. Tapi yang kita celebrate siapa? Kita. Mak kita hampir mati tau. Tumpah darah, macam-macam cerita. Kalau tanya mak kita, waktu kita lahir tu, apa yang tak ada? Waktu kita sepanjang kita membesar, apa yang kita tak buat? Kita nangis tengah malam, ganggu rehat dia, di tengah dalam pantang. Kan? Bapak kita setiap hari memikirkan, aku nak bagi makan anak aku apa ni? Kita sekolah, nak bayar yuran sekolah awal tahun. Nak mikirkan kita, nak bawa anak aku ni, nak bawa cuti ke mana. Nanti takut dia low esteem, jumpa kawan-kawan semua cerita pasal cuti. Anak aku nak bawa cuti ke mana? Tahun 1, darjah 2, beli baju baru, kasut baru, darjah 3, bayar buku teks, darjah 4, darjah 5, dengan dia bertransit, masuk tingkatan 1, nak masukkan asrama ke tak, semua dilema. Semua penuh dengan dugaan, ujian. Hidup mak bapak kita, start daripada kita lahir, fokus dia akan pergi pada kita. So, bila kita dah besar, kita beri tak fokus yang sama pada mak bapak kita? Tak.
Sebab bila kita dah berkeluarga, kita jadi mak bapak, kita beri fokus pada anak. Dan kita harap mak bapak kita faham yang kita kena beri fokus pada orang lain. Macam-macam tuan-tuan. So setiap hari adalah hari yang istimewa. Sepatutnya kepada ayah dan ibu. Itu. Wallahu a'lam. Ada lagi tak soalan? Oh, tak ada. Kita tutup majlis lah. Okay, Ustaz. Ustaz nak buat anak-anak jalan. Okay, Ustaz, kita tutup ya. Ada lagi soalan? Tak ada. Tak ada. Alhamdulillah, Alhamdulillah, syukur kita pada Allah. Kuliah duha kita berjalan dengan lancar. Moga semua ilmu yang Ustaz sampaikan memberi manfaat dan menambah lebih kefahaman kita di dalam tadabbur kita hari ini. Kita kena sebarkan agama suci ini kepada jiran tentang berita gembira dan beri amaran daripada Allah. Dan moga Allah lapangkan masa untuk kita tadabbur Al-Quran ini dan kita kena ikut panduan Allah iaitu Al-Quran dan hadis. Kita tangguhkan pengajian kita ni Ustaz. Kita jumpa lagi nanti insya-Allah besok. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua jemaah. Terima kasih Gemah Nur Iman. Saya mewakili Gemah Nur Iman memohon maaf anda ada sebarang kekurangan di dalam majlis kita ini. Segala yang baik itu daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Bagi menutup majlis, mohon Ustaz bacakan doa penutup, tasbih kafarah dan surah Al-As, dan saya akhiri majlis ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, wahai Tuhan, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Muliakan mereka dan tempatkan mereka tempat yang istimewa di sisi-Mu setingginya di hari kiamat kelak ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, Engkau telah berikan ke atas kami panduan untuk hidup. Engkau telah berikan kepada kami hidayah yang cukup lengkap untuk kami hidup. Dan tetapi nyata kami terkadang suka memilih gaya hidup yang lain. Oleh itu ampunkanlah keterlanjuran kami. Ampunkanlah cara kami memilih. Dan setelah kami belajar dan kami sedar bahawa hanya gaya hidup darimu ya Allah yang Engkau redha dan Engkau pilih, maka berilah kami taufik, panduan dan kekuatan untuk hidup dengan cara yang Engkau redha. Dan kami, siapalah kami jika tanpa wali perlindungan darimu dan tanpa bantuan darimu. Ya Allah, wahai Tuhan kami, terimalah apa yang kami laksanakan. Terimalah permintaan kami ini dan terimalah taubat kami. Semoga kami dapat kehidupan yang lebih gembira dan bahagia menuju syurga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Inna minkum taqabbal karim. Alhamdulillah.